أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 76. Surat 76, baris yang kedua daripada bawah. Muka surat 76, baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan mereka itu mereka yang sabar pangkat yang pertama, dan mereka itu mereka yang sampai kepada sabar pangkat yang pertama, yang diseru oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, an-nafsul mutmainnah, irji'i ya muannas mukhatabah itulah irji'i, sebab an-nafsu tu lafaz yang muannas. An-nafsu lafaz yang muannas. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha kembali kepada nafsun. Laha. Sebab apa nafsun tu lafaz yang muannas? Sebelum laha ma kasabat tu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nafsan laha, bagi seseorang, kembali kepada nafsing itulah lafaz muannas. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Irji'i ya muannas mukhatabah, kerana an-nafsu tu lafaz yang muannas. Irji'i ila rabbiki, ila rabbiki, khitab kepada an-nafsu itulah muannas. Ila rabbiki radiyatan mardiyah, artinya hi itu wahai lah, jangan baca hiya pula. Baca hiya huma hunna, kok lain pula tu. Baru belajar. Hiya lalu apa? Hi wahai. Hi wahai yang mana-mana roh yang sentosa. Hi ini wahai mana-mana roh, mana-mana diri yang sentosa. Roh, nafsun, qalbun, terkadang pada satu-satu pembicaraan satu makna. Nafsun, ruh dan juga qalbun. Kalau ada silap ada di ini awal kitab, awal pembicaraan 10 sifat kecelaan.
Selepas selesai membicarakan 7 anggota zahir. Selepas selesai membicarakan 7 anggota zahir, dibicarakan berkaitan dengan qalbun ruhaniyun. Qalbun ruhaniyun. Pembicaraan 10 sifat kecelaan. Mana qalbun ruhaniyun. Itu di muka surat 21 dahulu. Di muka surat 21. Di muka surat 22 tu qalbun ada 2 makna. Qalbun jismaniyun, hati yang berjisim, yang bertongkol. Itu bahagian doktor perubatan. Satu lagi dia panggil qalbun ruhaniyun. Yang pembicaraan dalam kitab penawar bagi hati. Hati ni qalbun ruhaniyun. Jadi di muka surat 21 tu, baris 3 daripada atas, pendeknya, kesimpulannya, ringkasannya, qalbun ruhaniyun, dan ruh, dan nafsun. Ada nafsun. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Pendeknya qalbun dan ruh dan nafsun. Inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsun. Ketiga-tiganya satu makna. Pada salah satu dari segala makna ketiga-tiganya. Berkata akan dia oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Qalbun, ruh, nafsun, ketiga-tiga satu makna pada satu-satu ketika, pada satu-satu pembicaraan. Jadi di sini ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, diterjemahnya he yang mana-mana ruh. Ya ayyatuha an-nafsul mutmainnah, he yang mana-mana ruh. Ruh apa pula? Itu ayat sebut an-nafsu mutmainnah. Mutmainnah ni yang sentosa, yang selamat, yang suci, yang tetap. An-nafsu diterjemah dengan he yang mana-mana ruh. Qal ruh nafsun. Kembali olehmu, kembali olehmu, ya nafsul mutmainnah itulah, kepada Tuhan engkau pada ketika engkau redha dengan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa di sini diterjemah dengan roh? Sebab dikendaki di sini irji'i ni, kembalilah olehmu. Bila ni? Selepas matilah ni. Kembali olehmu ketika berpisahnya roh daripada jasad. Ketika berpisah roh daripada jasad. Jadi di sini an-nafsu diterjemah dengan roh. Sebab seruang ni selepas daripada roh berpindah dengan jasad. Bangga diseru akan roh yang sentosa, yang selamat, yang suci, yang tetap. Kembali olehmu. Kembali ni matilah. Berpisah roh daripada tubuh, daripada jasad, kepada Tuhan engkau. Pada ketika engkau redha dengan pahala, lagi diredai pada sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebab amal engkau. Ini seru adalah ini seru pada ketika mati. Batulah ya ayyuhan nafsul mutmainnah tu, wahai roh yang sentosa, yang selamat, yang suci. Seruan kepada roh mana ni? Mereka-mereka yang duduk di pangkat yang ketiga. Pangkat yang pertama ada 3 pangkat. Pangkat yang paling tinggi, pangkat orang yang sabar. Bila dia sabar, maka roh tetap
Ruh dia tetap sentosa selamat suci ruh dianya. Ini disuruh dengan ya nafsul mutmainnah. Ini satu seruan daripada Allah Subhanahu wa taala, seruan panggilan kehormatan, seruan panggilan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini siapa ni? Hak duduk di martabat yang pertama, pangkat yang pertama, pangkat yang paling tinggi daripada 3 pangkat sabar. Pangkat yang paling tinggi ni siapa peringkat kesabarannya, siapa tahap dia mengalahkan, melemahkan akan segala yang menyuruh kepada keinginan nafsu, sama ada syaitan ataupun nafsu sendiri. Jadi mana seruan syaitan nafsu sudah kalah, sudah jadi tidak ada kekuatan. Anak sapa tangga ni dia kena sentiasa mengekali kesabaran dan mujahadah yang lama. Mujahadah untuk kekal sabar tu. Sabar atas melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar atas bagai-bagai ujian daripada Allah Subhanahu wa taala ketika kita hidup atas dunia ni. Dunia ni tempat ujian. Bertambah banyak ilmu, bertambah kuat amal, bertambah tinggi kedudukan di sisi Allah, bertambah banyak ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sabar atas ujian daripada Allah inilah sabar yang paling tinggi. Permulaannya sabar atas kewajipan. Yang kedua, sabar atas meninggalkan maksiat. Yang ketiganya, sabar atas ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling tinggi sekali. Di permulaannya sabar atas ketaatan. Buat taat, belajar, semayang jangan tinggal. Tapi atas kemaksiatan tu tak berapa sabar. Mana kena mujahadah sedikit demi sedikit. Yang pertama sabar atas ketaatan. Yang pertama sabar atas ketaatan, naik pula sabar daripada meninggalkan maksiat. Sabar atas meninggalkan maksiat. Dalam melakukan ketaatan, dalam meninggalkan maksiat, banyak ujian daripada Allah. Terkadang tak berapa lekat sabar. Naik satu peringkat lagi, sabar atas ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak sapa tangga tu nak kekal sabar ketiga-tiga wajib. Ni cerita sabar hak wajib ni dulu. Barulah pergi pada sabar hak sunat. Sabar atas mengerjakan amal-amal yang sunat. Sabar atas meninggalkan perkara-perkara yang makruh, yang khilaful aula, yang harus yang berlebih-lebihan. Tu sabar yang disunatkan. Tapi permulaannya 3 peringkat sabar tu. Nak duduk kemah 3 tu, nak kekal sabar 3 tu lah, dia kena mujahadah yang lama. Sampai peringkat yang menyuruh kepada nafsu sudah jadi lemah, sudah jadi tidak ada kekuatan. Baru sampai tahap ni. Yang pertama dahulunya, siapa sampai tahap ni, sampai masa matinya, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ketika nak mati tu, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ayat yang terdahulu, innal ladina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka tiada ketakutan atas kamu ketika kamu nak mati, dan juga di hari akhirat wala hum yahzanun, dan tidak ada mereka itu dia kadang duka cita, tak ada dah kegembiraan selama-lamanya. Ni orang hak siapa tangga sabar pangkat yang pertama. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Di ayat yang lain Allah Taala berfirman,
innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya mereka yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami ialah Allah, summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, turun atas mereka itu oleh malaikat. Bila ni? Ketika mereka nak mati. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun atas mereka itu, atas mereka yang alladzina qalu rabbunallah, itulah summa istaqamu. Turun ni bila? tatkala mereka hampir mati. Alla takhafu, ni kata malaikat. Alla takhafu, bahawa jangan kamu takut. Wala tahzanu, dan jangan kamu duka cita. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan hendaklah kamu bergembira dengan syurga yang dicadangkan, yang dijanjikan bagi kamu. Siapa ni? Hak Rabbunallah summa istaqamu. Nak duduk Rabbunallah summa istaqamu, itulah dia kena mengekalkan sabar dan mujahadah dalam masa lama untuk sampai ke pangkat sabar yang pertama ni. Rabbunallah dalam terjemahan Penuh Bagati ambil molek. Rabbunallah, Tuhan kami ialah Allah Ta'ala. Artinya mengesakan Allah mengesakan mereka itu akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengesakan akan Allah, itu Rabbunallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin tu Allah Rabb. Tauhid rububiyah asasnya, asas tauhid rububiyah mengesakan Allah pada perbuatan. Itu asas Rabbil Alamin. Mengesakan Allah pada perbuatan, itu asas kepada tauhid rububiyah. Semua yang berlaku perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai tahap apakah di perbuatan Allah? Apa perbuatan Allah? Apakah perbuatan Allah? Tak boleh nak cerita apa dia perbuatan Allah. Tu ambil pengajaran molek lah. Kehendak Allah, ketentuan Allah tu siap dah, tu azali, iradah ilmu. Kehendak Allah, ketentuan Allah, tu siap dah, tu azali, iradah ilmu, qada. Perbuatan Allah, qudrah, qadar. Ni keesaan Allah pada perbuatan, asas kepada tauhid rububiyah. Apa dia perbuatan Allah? Apakah dia perbuatan Allah? Cerita boleh lah. Kalau cerita perkara jahat, kufurnya, kafirnya, orang kafir tu, orang kafir hati dia engkar. Orang kafir sembah berhala, perbuatan yang kufur. Hati orang kafir engkar, tak percaya pada Allah. Perbuatan orang kafirnya sembah berhala. Perbuatan orang kafirnya sembah berhala. Perbuatan orang kafir pada masa Nabi, apa dia perbuatan orang kafirnya? Dia lawan Nabi, dia menyakiti Nabi, dia berperang dengan Nabi. Itu perbuatan kafir belaka tu. Itu perbuatan kafir belaka. Hati kafir dah, tak percaya pada Allah dan Rasul. Perbuatan orang kafir pula sembah berhala. Perbuatan orang kafir pula lawan Nabi, menyakiti Nabi, perang dengan Nabi, nak bunuh Nabi. Di situ di manakah perbuatan Allah? Di situ di manakah letak perbuatan Allah?
Orang kafir tu hati kafir, perbuatan kafir, qada azali, kehendak ketentuan pada azal. Itu siap dah. Ni hak berlaku atas muka bumi ni. Hati kafir, perbuatan kafir, percakapan kafir. Di situ, di manakah perbuatan Allah? Di manakah perbuatan Allah? Baik jahat qada qadar kan? Baik iman dan taat qada qadar, jahat kufur dan maksiat qada azali, qadar perbuatan Allah. Di mana perbuatan Allah di situ? Hati kafir itulah perbuatan Allah. Hati kafir. Kita hati beriman. Hati beriman kita itulah perbuatan Allah. Bukan perbuatan hati kita. Hati kita percaya pada Allah, itulah perbuatan Allah. Itu Allah buat, bukan hati kita buat. Hati kita percaya pada malaikat, Allah buat. Hati kita percaya kepada Rasul, Allah buat. Itulah perbuatan Allah. Itu qadar. Ni tauhid ni, mengesakan Allah pada perbuatan. Hati kita percaya tu, itulah perbuatan Allah. Hati kita memilih nak belajar nak amal, itulah perbuatan Allah. Gerak diam kita belajar amal, itulah perbuatan Allah. Tu hak baik. Hak jahat. Hati kafir, perbuatan kafir, perkataan kafir, itulah perbuatan Allah, bukan perbuatan hamba tu. Ini pegangan kita. Ni Rabbuna Allah ni mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dah bukan. Ni jadi kau tauhid jadinya. Belajar molek-molek dah. Lama dah. Gi pula pada cerita Allah buat tu, Allah buat. Jadi ni ngiling palu semula. Pening semula. Dah kata perbuatan Allah. Keesaan pada perbuatan. Semua yang berlaku perbuatan Allah. Hati kafir itu perbuatan Allah lah. Yelah, hati kafir kepada siapa? Kafir kepada Allah lah. Hati kafir kepada Allah, Allah yang buat. Lah. Allah buat hati kafir kepada Allah. Lah. Keluar ni buih. Apa ni? Kalau katung lah, keluar buih, pening kepala. Tak tahu nak cerita lah. Kalau ulang habis kitab tu. Perbuatan Allah. Perkara jahat, kufur, di manakah perbuatan Allah? Kalau perbuatan Allah di mana pun nak tahu tu lagi berat. Ni, di manakah perbuatan Allah? Kemudian perbuatan maksiat. Apa di maksiat? Maksiat derhaka. Maksiat tu bahasa Arab. Bahasa kita derhaka. Derhaka pada siapa? Derhaka pada Allah. Siapakah yang buat perbuatan derhaka pada Allah? Allah yang buat. Allah buat apa? Allah buat perbuatan yang derhaka pada Allah. Allah buat Allah. Pening pula jadinya. Beratlah tu, tak lepas itu. Maksiat derhaka. Berlaku perbuatan maksiat. Perbuatan siapa? Ni, tauhid. Keesaan pada perbuatan. Perbuatan Allah. Perbuatan Allah. Derhaka pada siapa? Perbuatan derhaka itu pada siapa? Perbuatan derhaka itu kepada Allah. Siapa yang buat? Allah yang buat. Akan perbuatan yang derhaka kepada Allah. Kalau sini ni jadi pening ke apa ke, hak ni kena masuk khusus molek. Masuk khusus molek. Hak ni jangan buat lepas-lepas jangan. Hak ni kena masuk khusus molek. Tak lepas sini, tak ada amal ibadah. Tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab tidak beriman dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak beriman dengan keesaan Allah pada perbuatan. Tidak beriman dengan keesaan Allah pada perbuatan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbuna Allah duduk di mana? Kalau tidak beriman akan keesaan Allah pada perbuatan, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tak ada sembahyang puasa tak ada. Atau kata kena khusus molek. Kena tanya molek, kena selendik molek.
ketentuan perbuatan Allah. Qada, qadar, ketentuan perbuatan Allah. Apa dia perbuatan Allah? Kena faham semua yang berlaku. Timbul pula tu yang berlaku di Palestin sekarang ialah qada azali siap dah. Yang berlaku tu qadar perbuatan Allah. Oh, kalau gitu salah kita ustaz. Oh, duduk marah ke Yahudi. Oh, timbul pula gitu. Dia katanya, kok mana pula? Salah lah dah kita duduk marah ke Yahudi, marah ke Zionis. Zionis laknatullah. Dia marah apa? Qada qadar tu kan. Kenapa nak marah? Kerjaan Tuhan. Jadi macam marah ke Tuhan pula dah kalau kita marah pada Zionis laknatullah. Allah dia faham kok lain pula dah jadinya. Ada ni. Jadi salah kita duk marah kepada Zionis laknatullah tu. Sebab apa? Qada qadar. Hancur tu perbuatan Allah, bukan perbuatan bung. Mati perbuatan Allah, bukan perbuatan bung. Lepas tu kenapa nak marah kepada Zion ni yang duduk bung-bung tu? Sebab apa? Perbuatan Allah. Kata susah juga nak cerita. Bak pegangan. Lepas tu kata ngaji molek. Qada Allah, reda Allah, ada ni. Dia tidak berlaziman. Itu di sisi Allah. Kita pula apabila perkara tu perkara jahat pada zahir, memang hakikinya qada qadar. Perkara jahat pada zahir itu datang dari manusia, walaupun Allah yang qada qadar, tapi Allah tidak reda. Allah tidak reda. Kenapa Allah qada kan? Kenapa Allah qadarkan? Yang Allah tak reda. Ni kan kita ahli sunnah wal jemaah. Qada qadar dengan reda Allah dia tak bersekali. Kalau sini pula satu hal pula, banyak pekat lagi lah dikena tu. Kena betul bab akidah, patut betul pula bab syariat zahir, syariat batin. Itu di sisi Allah. Di sisi kita pula ni, sebagai hamba yang menuruti perintah Allah, apa yang Allah perintah kepada kita bila berlaku satu-satu kejahatan? Allah perintah kepada kita cegah. Allah perintah kepada kita mana apa? Kena cegah, kena marah, kena benci, kena tentang akan kejahatan yang berlaku yang sebenarnya qada qadar betul. Pegangan. Hak syariat zahirnya kita kena zahirkan kemarahan. Kita kalau boleh upaya lawan, kita kena lawan. Lepas tu dari segi batin pula, kita sabar, kita reda atas ujian yang berlaku. Tapi hak zahirnya kena lawan, kena menzahirkan kebencian, kemarahan. Tiba-tiba dah kalau gitu kok di Palestin berlaku, di Palestin itu perbuatan Allah, jadi kita marah kepada Zion itu dia betul pula kitanya seolah-olah marah ke Tuhan. Kok mana pula dia faham? Yang aku belajar ni. Tapi molek kok dia tanya gitu. Mungkinlah masa kita cerita perkara jahat, perbuatan Allah tu tak pergi lanjut lagi macam mana itu pegangan. Tapi dari segi syariatnya, perkara yang jahat kita wajib kena cegah. Wajib cegah pula. Lah kita cegah apa? Cegah kejahatan. Kejahatan mari mana? Kejahatan mari daripada qada qadar. Jadi kita nak cegah Tuhan. Pada ni ngarut pula timbul situ. Dah nak cegah apa? Perkara jahat. Kejahat mari mana? Qada qadar. Kita nak cegah siapa? Cegah Allah. Gitu. Bagaimana? Kita musing malam ni. Musing malam ni. Dia tak boleh konsep bab pegangan ni. Tak boleh konsep bab pegangan. Timbul pelik-pelik duk mikir, Allah ke salah susun, cerita dah habis, dah sampai ke Allah.
Marah ke Zionis tu salah pula jadinya. Tahu Ustaz tahu. Tanya kemudian, Ustaz tadi kita duk marah-marah Zionis ni salah kita marah Zionis kalau gitu. Kenapa pula? Bukan Zionis yang buat. Kan Allah belaka yang buat kan. Kenapa nak marah kepada Zionis? Zionis itu makhluk lemah, tak ada perbuatan. Yang berlaku perbuatan Allah. Kalau marah ke Allah Ta'ala jadinya. Salah marah gitu tak Ustaz? Tak boleh gitu. Itu bak Zahir. Sebab dia tanya kalau dia balik kapur bawa buah tu. Mu mengaji mana kara? Orang duk marah ke Zionis. Mu mari marah. Marah pula pada orang marah Zionis. Mengaji mana letak atas tukang mengajar kat rebah tukang mengajar. Rebah tukang mengajarnya. Bak pegangan. Satu bak syarat zahir. Kita buat kalau kata benda mungkar, kita wajib cegah. Mungkar tu mari mana tu? Qada siap dah azali. Mungkar tu siapa buat? Allah yang buat. Lepas tu kita nak cegah perbuatan Allah. Kalau kita nak balik pada hakikat, siapa kita nak cegah perbuatan Allah? Tu kita cegah kita tu perbuatan Allah. Kalau nak main ikut hakikat, mungkar yang berlaku perbuatan Allah, kita pun mencegah tu perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Sudahlah. Tak gitu je. Tapi jangan bab syariat jangan tinggal. Bab syariat jangan tinggal. Dari segi syariatnya menyandarkan kejahatan tu kepada manusia. Zionis yang jahat, Zionis laknatullah yang jahat, sandar kepada mereka. Itu zahir. Pegang kita tetap dah sekalian qada. Jadi perbuatan Allah mana pun tak tahu. Kemudian apabila perbuatan Allah kau tak boleh marah dah lah kita ni. Kalau kita kau pergi kong kepala lah. Jangan marah. Kong kepala. Kemana? Kong. Bagaimana? Sakit. Lekuk apa? Ni, apa? Ni. Apa? Lekong. Lekong gitulah. Kita kau mudahlah. Kong kepala, jangan marah. Allah buat. Kisi ni pas sekali tampar pula. Jangan marah. Allah buat. Lepas tu rajang pula. Jangan marah. Allah buat. Syariat duduk mana? Mana hakikat duduk dalam belaka? Syariat duduk mana? Istiusaha kita berpegang duduk di mana? Akhirnya jadi kafir zindik kalau menafikan syariat. Jadi kafir zindik lah. Tak ada hukum dah. Orang ni boleh buat orang ni boleh buat orang ni. Tak boleh marah. Perbuatan Allah. Pada ni. Akhir menafikan syariat tunduk pada kafir zindik. Itu bahaya. Jagalah bab pegangan. Hak zahir lah. Tapi mujur jugalah timbul soalan gitu. Jadi tak selesai cerita. Tak saya jadi gitulah. Nak cerita ceritanya, di sisi Allah qada dengan redha Allah tidak berlaziman. Di sisi kita pula kita wajib suruh makruf, kita wajib cegah mungkar. Walaupun makruf tersebut tidak diqadakan Allah pada seseorang. Kita diwajibkan suruh makruf, kita pun suruh belajar, suruh semayang. Walaupun di sisi Allah tidak mengqadakan dia belajar, dia semayang. Allah Subhanahu wa taala diperintah seru ini kepada agama Islam. Seru kepada Abu Talib tu sampai kelas nak mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam seru lagi. Tapi qada azali telah menentukan Abu Talib tak akan beriman sampai ke mati. Tapi dari sisi zahirnya Nabi diperintah seru. Kafir Mekah, Abu Jahal ke Abu Lahab ke, Nabi diperintahkan seru. Qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Kata oleh ya Muhammad, wahai manusia, sesungguh aku ni utusan Allah kepada kamu sekaliannya.
asal kamu ni siapa ni? Kafir Mekah lah asal dia. Di hujung ayat tu, fa aminu billahi wa rasulih, maka hendaklah kamu semua manusia beriman dengan Allah dan Rasul. Tuan perintah Nabi seru pada puak-puak kafir Mekah ni, berimanlah kamu kesemuanya dengan Allah dan Rasul. Tapi kafir Mekah 13 tahun, berapa ratus orang je beriman. Mana Allah tidak kehendak pun beriman, tapi Allah perintah kepada Nabi, seru pada manusia, pada kafir Mekah supaya beriman. Allah perintah supaya seru pada keimanan, tapi Allah tidak menentukan keimanan. Itu hakikat dia. Hak ni masalah tak boleh terima. Jadi sia-sia. Jadi sia-sialah. Seru kepada beriman, tapi Allah tidak qadakkan beriman. Lepas tu macam mana Mu'tazilahnya? Seru pada beriman, dia tidak beriman, bukan Allah qadakkan, dia sendiri. Ni Mu'tazilah. Kalaulah seru kepada beriman, di masa yang sama Allah tidak qadakkan beriman, jadi mainan orang panggil. Seru kepada perkara yang tidak akan berlaku. Sebab Allah telah mengqadak kepada azab. Puak kafir Mekah ni ratus-ratus saja beriman, yang ramainya tidak beriman. Tapi 13 tahun Nabi diperintahkan dakwah. Jadi Allah Ta'ala perintah Rasul ni buat kerja sia-sia, kata Mu'tazilah. Sebab apa? Buat kerja dakwah pada orang Mekah yang Allah qadakkan tidak beriman. Kata Mu'tazilah, pegang macam mana? Masalah pegang orang kafir Mekah tidak beriman, bukan Allah yang qadakkan. Kemudian kita diperintah pula cegah kemungkaran. Kita diperintah cegah kemungkaran. Tapi Allah telah mengqadakkan pada azal kemungkaran yang dilakukan oleh seseorang, Allah qadakkan, dia tak akan berhenti pun kemungkaran. Tapi kita diperintah cegah. Dia bermain-main juga. Ini Mu'tazilah. Akal dia logik. Kalau tak kemas sini memang makan di Mu'tazilah lah. Kenapa Allah perintah suruh pada kebajikan? Tapi dia masih kekal kejahatan. Kekal kejahatan bukan qada Allah. Sebab tu Allah perintah kita seru. Sebab kekal kepada kejahatan bukan qada Allah. Seru kepada kebaikan, kepada orang yang Allah qadakkan kekal kejahatan. Jadi seruan tu jadi apa? Diseru, diperintah, diwajibkan kita cegah kemungkaran. Yang kemungkaran tu yang Allah qadakkan tidak akan berhenti merekanya, tapi kita tetap diwajibkan cegah. Jadi bukan panggil sia-sia. Akal. Ini Mu'tazilah, ditolak. Orang yang tidak beriman, orang yang melakukan maksiat, orang yang mengekalkan kufur, orang yang mengekalkan maksiat, bukan qada Allah. Allah tidak menentukan diri sendiri. Itu Mu'tazilah. Jadi letak ahli sunnah tu. Jadi nampak payah tu. Faham. Tiba-tiba jadi gitu pula. Faham mula-mula. Tarik. Tak nampak pula dah. Tadi lah. Kufur kepada Allah, perbuatan Allah. Derhaka kepada Allah, perbuatan Allah. Perbuatan Allah jadikan kufur kepada Allah. Perbuatan Allah jadikan derhaka kepada Allah. Gimana? Tu kata kalau sini rasa macam tak boleh nak turun, tu kena hidup pondok lah sekejap. Mana kalau kita kata kena masuk khusyuk, kena masuk pemulihan. Ni berat, tak lepas sini berat. Ini permulaan agama ni, ma'rifatullah ni. Ini rukun iman yang ke-6. Sama juga Iblis kafir tu. Iblis enggan sujud kepada Nabi Adam AS. Iblis sombong, Iblis kafir. Iblis enggan sujud kepada Adam, itulah perbuatan Allah. Iblis sombong, itulah perbuatan Allah. Iblis kufur kepada Allah, itulah perbuatan Allah. Ni kerja iblis ni sampai kiamat, duduk goda anak Adam, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Godaan syaitan, godaan iblis, godaan nafsu, godaan dunia hanya pada zahir.
wa imma iblis, wa imma syaitan, wa imma nafsu, wa imma dunia. Makhluk tak boleh bekas sama sekali. Yang berlaku ni keesaan Allah pada perbuatan. Tapi kita cakap zahirnya godaan syaitan, godaan iblis, iblis laknatullah. Tapi apa yang berlaku? Iblis kufur kepada Allah, iblis lawan Allah Ta'ala, iblis goda anak Adam. Itulah qadar perbuatan Allah, keesaan pada perbuatan. Ni panggil sekalian qada qadar ni. Yang berlaku di bumi, di langit, qada qadar. Yang berlaku di dunia, di akhirah, qada qadar. Dahulu saya bicara bab perbuatan malaikat. Perbuatan malaikat pun qada qadar. Ada orang belajar lama dah sifat 20. Lamalah. Memang kelek kita. Memang guru kelek kita. Memang berbelah-belah tahun dah dia main dengan kita. Dia dengan kita ni belah-belah tahun. Pergi kepada yang berlaku pada malaikat, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah kan malaikat. Wahyu pun malaikat yang turunkan. Rezeki malaikat yang turunkan. Hujan malaikat yang turunkan. Kebaikan kejahatan malaikat yang catat. Tiup roh cabut roh malaikat juga. Hak duduk soal dalam alam barzah malaikat juga. Duk jaga syurga malaikat juga. Duk jaga neraka malaikat juga. Itu hanya pada zahir. Hakikinya sekalian qada qadar. Keesaan Allah pada perbuatan. Malaikat hamba Allah. Malaikat ibadur rahman, hamba bagi Tuhan yang bernama Rahman. Hamba lemah. Malaikat bukan tuan. Allah Rabbil Alamin. Allah je tuan. Malaikat sama macam manusia. Wa imam manusia tu nabi-nabi rasul sekalipun, semuanya hamba Allah, hamba lemah. Semua perbuatan yang berlaku mari daripada tuan. Siapa tuan? Rabbil Alamin. Allah Rabbil Alamin. Ustaz, malaikat ni kan makhluk yang istimewa. Betul lah, makhluk istimewa. Malaikat ada tugas yang tersendiri lah. Tak kena Tuhan gitu. Ni kalik kita ni. Dia sandar, saya pun sandar. Siapa sandar? Dia sandar, saya pun pening dah. Belajar selama ni. Yelah Ustaz, makhluk tak ada bekas. Dah yelah makhluk tak ada bekas. Tapi makhluk malaikat tak ada tapi-tapi lah. Dok dicakap makhluk tak ada bekas. Makhluk tak ada bekas. Dan malaikat bukan makhluk. Itulah Ustaz, malaikat makhluk. Tapi saya ingat ke dok masuk malaikat. Sebab malaikat ni makhluk. Masuk. Makhluk mana? Makhluk penolong Allah lawan kali. Kata dok kena Tuhan ni. Tak kena Allah sebagai ilah, tak kena Allah sebagai Rabb. Ilah istighna iftikar. Istighna Allah macam mana kalau Allah perlu kepada malaikat? Faham tak? Jadi pergi pada malaikat, pergi pada syaitan, pergi pada iblis. Jadi keliru balik. Kan? Itulah kena belajar molek. Susun belajar molek. Kemudian belajar ni kewajipan yang ijma' ulama'. Kena sabar molek dalam belajar. Kemudian sabar pula atas istiqamah ta'at zahir ta'at batin. Kena belajar molek, sabar atas belajar fadhil fiqh dan tasawuf. Orang kata apa pun biar orang nak kata lah. Sabar. Sabar pada belajar. Hak paling besarnya sabar pada amal zahir batin. Hak Rabbunallah tu hak permulaan. Hak Rabbunallah ni hak permulaan. Sumastaqamu wala pergi pada istiqamah ta'at zahir ta'at batin. Tapi nak sapat tangan ni sabarlah. Ni kesabaran. Nak sapat tangan ni. Siapa tangan ni kau? Barulah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ni barulah tak ada langsung dah kedua cerita ketakutan. Malaikat akan turun pula di ayat yang lain. Tatanazzalu alaihimul malaikat. Malaikat turun no.
Itu malaikat turun. Hak ni diseru pula dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ni seruang ni dekat nak mati. Dapat seruang seumpama dekat nak mati. Asyik dengan seruang yang seumpama ni, sakaratul maut, kesakitan ketika nak mati, mereka tidak akan merasai dah. Mereka tidak akan merasai dah. Malaikat turun dalam ayat yang saya baca tadilah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Gembira kamu dengan syurga yang dijanjikan bagi kamu, yang dicadang disediakan bagi kamu. Itu malaikat dah. Ini seruan pula ni. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi apabila dapat seruan yang seumpama ni, roh ni dalam keadaan asyik, roh ni dalam keadaan alah, mari seruan yang seumpama ni, maka kesakitan ketika sakaratul maut mereka tidak akan rasa. Tapi nak siapa dapat seruan yang seumpama ni, seruan yang menunjukkan atas kehormatan dan kemuliaan itulah kena duduk pangkat sabar yang pertama. Nak sampai pangkat sabar pertama tu kena kekal dengan sabar, kena mujahadah masa lama dengan sabar. Sabar atas kewajipan, sabar atas meninggalkan maksiat, sabar atas ujian musibah daripada Allah. Naik setengah lagi, sabar yang sunat, sabar atas taat-taat yang sunat pula, sabar atas meninggalkan perkara yang makruh, sabar atas meninggalkan perkara khilaful aula, sabar atas meninggalkan perkara harum yang berlebih-lebihan. Duduk tangga ni. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah olehmu, ni seruan kepada roh yang mutmainnah. Kembali olehmu kepada Tuhan engkau pada ketika engkau redha dengan pahala. Nafsu yang radiyah, nafsu yang redha dengan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi meredai, diredai pada sisi Allah, mardiyah, diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab amal engkau. Ini seruan, ini seru adalah ia pada ketika mati. Seruan ni pada ketika mati. Adapun pada hari kiamat pula, maka diserukan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Artinya masuk olehmu. Kita tak maka dah. Ada tak maka? Tak ada. Kalau fadkhuli itu maka masuk olehmu. Artinya masuk olehmu. Masuk olehmu ni pun kembali kepada roh yang sentosa tadi, ke dalam tubuh hamba-Ku. Ni dia hari kiamat. Mana hari kiamat? Selepas daripada tiup sangkakala yang kedua, dibangkitkan, maka dikembalikan roh kepada jasad. Fadkhuli fi ibadi, masuk olehmu wahai roh yang sentosa ke dalam tubuh hamba-Ku. Wadkhuli jannati, dan masuk olehmu ke dalam syurga-Ku. Ni pada hari kiamat pula. Ada ni disuruh pada roh yang mutmainnah sampai kepada nafsu radiyah mardiyah, nafsu yang redha, yang dengan kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala, mardiyah, yang diredai pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak tempatan gening, sabar pangkat yang pertama.
Tapi kalau Rabbunallah pun tak lepas, tu tadilah kiralah macam mana pun tak lepas hak Rabbunallah, hak bab keesaan pada perbuatan tak lepas. Hak tu kena beradak dengan guru secara muzakarah dah. Dia tak jadi dah, duduk dengar gitu tak jadi. Kena jumpa dengan guru, nak tahu satu. Nak comel lagi, hidup pondok lah sekejap, tak lama pun dia belajar betul-betul. Wa amal ibadah, mana alhamdulillahirabbil alamin, baca Fatihah alhamdulillahirabbil alamin. Allah sebagai Rabb, tauhid rububiyah, apa makna dia? Tidak berpegang dengan Rabbil alamin, bukan tu semayang tidak terima. Walaupun Fatihah tu comel sekalipun, Fatihah tu akan laknat orang yang membaca. Ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rabbunallah tu tak lepas. Sumastaqamu, barulah pergi kepada istiqamah atas ta'at zahir batin, kemah ilmu fadha'il fiqh tasawuf. Tapi semua tu syarat dia adalah kesabaran. Kena sabar sungguh-sungguh, kena kekalkan sabar, kena mujahadah lama untuk kekalkan kesabaran. Ilmu amal, sabar atas ilmu amal. Kita lama dah sabar dengan ilmu dunia, tekung dengan ilmu dunia, siang malam dengan ilmu dunia. Kalau tak sabar takkan berjaya. Sabar lama dah dengan ilmu dunia. Ini ilmu akhirah, penentuan hari akhirah kita. Sekadar fardu ain je, bukan ada alim macam tu dah, fardu ain je. Sabar pada ilmu, sabar pada amal. Kerjaan dunia macam-macam kerjaan dunia dah buat, kerjaan akhirat pula. Ilmu agama, ilmu akhirat, amal agama, amal akhirah. Ilmu amal, dua tu ialah ilmu amal. Dua permata dalam agama. Fikir, Mazali kata, fikir ilmu amal, cakap ilmu amal, nasihat ilmu amal. Dia gitu je. Fikir ilmu amal, nasihat ilmu amal. Dua permata Mazali kata dalam agama, ilmu dengan amal. Tapi nak capai situ dia kena sabar, kena kekalkan sabar, kena mujahadah akan sabar dalam masa yang lama. Dan yang kedua, pangkat yang lebih rendah, iaitu bahawa kuat oleh yang menjuru kepada keinginan nafsu dan kalah oleh yang menjuru kepada agama. Ini pangkat yang paling rendah sekali. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.